warahmatullahi wabarakatuh. Saya test mikrofon dulu. Okey ke suara saya? Boleh dengar ke? Sebab test mikrofon lain ni hari ni. Harap-harap clear. Jelas, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah, al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Nawaina at-ta'luma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk menyambung pembacaan kitab Al-Wasaya bil Marhamah fi Bayanil Arba'ina Ayatan wa Hadithan Anir Rahmah. Pesan-pesan rahmah pada membicarakan 40 ayat dan hadis tentang rahmah. Dan mudah-mudahan pagi kita, waktu duha yang masih berbaki sebelum masuknya waktu zuhur, tengah hari, gelincirnya matahari, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa mengurniakan kita rahmat dan berkat insya-Allah. Baik, saya pada pembelajaran kita yang lalu, bulan lalu kita 2 kali, cuma saya tak kalih tanda ni pada hadis keberapa kita berhenti. Mohon tuan-tuan yang catat hadis keberapa kita berhenti. Kita muka 56, Ustaz. 56. Jadi hari ini hadis yang ke-12 ni ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan insya-Allah hadis yang ke-12 dengan tajuknya doa rahmat buat jenazah kaum muslimin. An Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. Qala hatta tamannaitu an akuna ana dhalikal mayyit. Daripada Sayyidina Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan satu jenazah. Maka telah kuhafaz antara doa yang dibaca baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sahabat dengar Nabi baca doa tu, ya, dan sahabat hafal. Jadi kita pun macam itulah dalam bab doa, dalam bab azkar menjadi satu tuntutan, ya, untuk kita menghafaznya. Memang Allah Ta'ala faham semua bahasa. Bahkan dia yang menciptakan bahasa. Bahkan kalau bahasa dengan suara hati kita juga. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pandangan khianat mata dan apa yang tersembunyi jauh di dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Ya, jadi doa itu tidaklah maknanya kalau kita kata doa dalam bahasa Melayu itu tidak difahami oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak, bahkan dia tahu sebelum kita berdoa pun dia tahu. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat adalah menurut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana apa? Kerana Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang keluar daripada mulut baginda itu bukanlah dengan hawa nafsu baginda, ya, tapi tidak lain tidak bukan adalah wahyu daripada Allah Taala. Ya, maka pemilihan kalimah-kalimah dalam mengekspresikan permintaan kita, pengharapan kita kepada Allah, tentu yang terbaik adalah apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apa yang Nabi baca daripada doa, kalau kita boleh hafal, hafal. Usahakan untuk kita hafal doa-doa yang ma'thur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lepas daripada itu barulah boleh tambah dengan doa kita sendiri. Doa daripada Nabi yang pertama, doa daripada Quran, ya, kemudian doa daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat, kemudian daripada tabi'in, alim ulama,
ya, kemudian daripada aulia, ya, munajat-munajat mereka. Kemudian barulah doa kita sendiri. Kan daripada segi sudut hierarkinya itu, maknanya para alim ulama mereka pasti tahu apa yang terbaik untuk diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah Nabi SAW dipandu oleh Allah Ta'ala dengan wahyu untuk mengajarkan kepada para sahabat dan kita semua bagaimana untuk meminta, ataupun permintaan yang terbaik itu adalah permintaannya Rasulullah SAW. Jadi ini doa jenazah lah. Jadi Nabi Sayyidina Auf bin Malik kata, aku dengar Nabi baca doa ni pada satu jenazah, maka aku hafal. Ini doa yang kita baca dalam solat jenazah waktu rakaat yang rakaat, jangan main rakaat. Buat bid'ah betul, solat jenazah pakai rakaat, jangan buat pasal. Ya, pada takbir yang ketiga. Takbir yang pertama surah Fatihah. Takbir yang kedua selawat Nabi. Takbir yang ketiga doa untuk jenazah. Jadi inilah doa dia. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan ditukarkan hu kepada ha. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Tuan-tuan yang ada kitab boleh tanda pada kitab masing-masing, bulatkan dhamir yang ada hu tu, tukarkan jadi ha alif, ha bulat dan juga alif. Wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma' wa thalji wal barad wa naqiha, satu lagi, wa naqihi wa naqiha minal khataya kama naqaita thawbal abyad minad danas. Kemudian terus wa abdilha daran khairan min darihi wa ahlan khairan min darihi, itu tukar juga, dariha, ahlan khairan min ahliha, zaujan khairan min zaujiha, wa adkhilha aljannata wa a'idha min adabil qabri aw min azabin nar. Gitu. Jadi doa ini boleh saja kita baca pada takbir yang ketiga dalam solat jenazah. Sekurang-kurang doa adalah yang pertama tu, koma yang pertama. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang itu paling kurang. Takbir yang keempat boleh doa dengan apa-apa sahaja doa yang kita nak doa. Okey. Jadi maksud daripada doa ni, kalau kita tengok, kita memohonkan kepada Allah secara ringkasnya, sebab saya masukkan dalam hadis ini, temanya adalah kerana yang kita doakan kepada jenazah kaum muslimin itu adalah rahmat Allah. Sebagaimana waktu hidup pun dia nak rahmat Allah, ya, apabila dia sudah meninggalkan dunia ni, lebih-lebih lagi lah dia harapkan rahmat Allah. Jadi kita mintakan kepada Allah kerahmatan untuk dia. Jadi ya Allah ampunkan dia. Kita dah tengok dah dalam ayat-ayat Al-Quran sebelum ni, salah satu daripada maksud rahmat adalah keampunan. Maka kita minta ampun untuk dia, rahmat lagi. Warhamhu, dan rahmatilah dia. Rahmat jenazah tadi. Wa'afihi wa'fu anhu, maafkanlah dia, padamkanlah segala dosanya. Wa akrim nuzulahu, tempatkanlah dia di tempat yang mulia, yakni syurga. Syurga kita pun dah bahaskan salah satu makna rahmat juga, penuh dalamnya dengan rahmat. Luaskan kuburnya, dia duduk dalam alam barzakh itu lapang, lena, sedap tidur. Ini semua rahmat bagi jenazah. Yang mana kita kalau hidup dekat dunia pun kita seronok dengan benda-benda ni. Kan tempat tidur kita luas, lapang, sejuk, selesa. Jadi begitu juga orang yang berada di alam barzakh. Orang yang berada di alam barzakh itu, mereka sedang menikmati mukaddimah apa yang mereka akan nikmati di akhirat. Kalau akhiratnya jalannya adalah syurga, tempatnya adalah syurga, ya, maka barzakhnya itu hanya beberapa kerdipan mata saja. Dia pun tidur dengan lena. Kan? Kita tidur, kita sedar tak berapa lama kita tidur. Kita tak sedar, macam Ashabul Kahfi. Berapa ratus tahun tidur. Kan? Tak sedar kita tidur pun. Kadang-kadang mimpi panjang, lama, bertahun-tahun kita mimpi. Rupanya sejam aja tidur. Kan? Jadi begitulah perasaan orang-orang yang mendapatkan nikmat di alam barzakh. Mereka umpama tidurnya pengantin baru. Tidurnya pengantin baru. Tidur pengantin baru ni seronok lah. Kan seronok. Tapi sebaliknya bagi orang yang derhaka, maksiat,
kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasakan penderitaan yang cukup panjang. Masa seolah-olah tidak bergerak. Kan sebab dia menikmati ataupun dia menghadapi kepada mukaddimah apa yang dia akan hadapi di hari akhirat. Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, ya, apa yang kita alami di barzakh daripada kenikmatan, ba'da dhalik fahuwa aisar, fahuwa an'am. Yang kita hadapi di barzakh itu, kalau daripada kenikmatan, maknanya lepas habis barzakh dia akan lebih mudah lagi, akan lebih senang lagi, akan lebih nikmat lagi. Dan siapa yang menerima azab di dalam alam barzakh itu, maka yang ada datang selepas daripada itu lebih sukar, lebih pedih. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada azab kubur dan azab api neraka. Luaskan kuburnya, mandikan dia dengan air salji dan air sejuk, bersihkan dia daripada segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih daripada kotoran. Ini kalau yang belum hafal, kita hafal, ya, dan ambil kesempatan lah. Kalau ada tempat kita mungkin susah sikit lah nak dapat cari jenazah, mungkinlah tidak sekerap. Sebab asal saya buat kitab ni pun saya dah sebut kan, untuk bawa jadi panduan untuk jemaah-jemaah umrah yang saya bawa. Jadi antaranya memang amalan yang baik untuk kita buat, ya, adalah solat jenazah. Kan solat jenazah. Sebab di Mekah Madinah, alhamdulillah hari ni kita dapat tengok Mekah Madinah, ya, dah mula subuh ni tadi. Kita waktu-waktu macam ni dia orang baru subuh lah ni. Hari ni mula, ya, di Saudi, di Mekah dan Madinah solat rapat. Tidak ada lagi penjarakan dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mudah-mudahan Allah bagi kelapangan dihilangkan wabak ni daripada seluruh dunia. Ataupun jadi wabak yang less dia punya mudarat dia lah. Less dia punya mudarat dia. Kalau sakit pun macam tu lah, jadi penghapus dosa kita kan. Jadi ujian yang simple lah, yang tidaklah sampai bawa kepada kematian dan sebagainya, yang lebih mendukacitakan. Macam sakit sesama batuk kita macam tu sajalah, kan, dan kita pun dapat kembali pada keadaan asal kita, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bersihkan dia daripada segala kesalahan sebagaimana kau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Dan berikan ataupun gantikan rumahnya di akhirat sebagai ganti yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Gantikanlah keluarga ataupun isterinya di syurga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Sebab meninggal lah kan. Pasangan meninggal. Jadi dia dah kesunyian, keseorangan. Besok di akhirat digantilah dia Allah Ta'ala dengan yang lebih baik lagi. Pasangan yang lebih baik daripada pasangannya, dan masukkanlah dia ke dalam syurga. Lindungilah dia daripada seksa kubur dan seksa api neraka. Bayangkan kalau kita yang sudah jadi jenazah dan orang doakan doa macam ni untuk kita, tidakkah kita rasa bahagia? Kan kena pula orang yang doakan kita tu orang soleh, yang doanya tu mulutnya masin, aulia, mulutnya masin, Allah Ta'ala kabul doa dia. Orang-orang soleh yang doakan kita. Jadi orang yang hatinya bersih, bila mereka itu doakan kita, subhanallah, dengan doa-doa yang sebegini, saya rasa tak ada apa lagi yang kita inginkan daripada kehidupan kita yang kekal abadi, melainkan dengan penuh nikmat dalam syurga, dengan dosa yang terampun, dengan walaupun dosanya tu banyak, tapi istilah kita Allah pejam mata lah. Kan tengok dah dibentangkan satu persatu, banyak dosa ni sampai tertunduk, manusia di hadapan Tuhannya, hamba di hadapan Tuhannya tertunduk layu, la yastati' an yunkirahu, tak mampu untuk dia ingkar, melainkan apa yang dia buat hanyalah mukir, mengakui saja, ya aku buat dosa pada waktu itu dengan kejahilan, dengan tahu pun aku buat juga, kerana ikut hawa nafsu, kerana ikut bisikan syaitan, jatuh dalam kemaksiatan, dalam dosa. Jadi mengaku saja, tak ada apa yang boleh kita buat di hadapan Allah. Tapi Allah kata, dulu dekat dunia dulu aku tutupkan dosa-dosa kamu tu, aib kamu tu, tak ada orang yang tahu atas muka bumi. Jadi disebabkan dulu aku tutupkan, di hari akhirat ni pun aku tutup jugalah. Kalau rahmat di dunia tu pun dah aku bagi banyak,
akhirat ni lebih besar lagi rahmat aku. Maka masuklah kamu ke dalam syurga, ku ampunkan semua dosa-dosamu. Kan itu harapan kita semua. Jadi kita pun harap kita yang dosa banyak diampun di Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bila kita bermuamalah dengan jenazah kaum muslimin yang lain, kita masih mengungkit-ungkitkan dosa-dosa mereka. Kan walaupun jelas mungkin ada kesalahan mereka dengan kita dan sebagainya, kita tetap juga husnuzan dan sangka baik bahawa Allah Taala akan ampunkan dia dan berikan kelebihan ataupun anugerah-anugerah keampunan rahmat Allah kepada jenazah sahabat kita. Jadi last kali ni perawi kata apa? Subhanallah, ini hebat. Kata perawi ni tadi, Sayyidina Auf bin Malik, sampai aku berangan-rangan dengar doa tadi tu, aku berangan-rangan seandainya aku sahaja yang menjadi jenazah itu. Ini yang doakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untungnya dia doa Rasulullah itu pastilah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untungnya dia dapat doa macam tu. Kalau akulah jadi jenazah tu, begitu perasaan para sahabat apabila mendengarkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun bermuamalah dengan jenazah, kalau dengar ada orang meninggal, doakan, tak apa. Kan kalau buat solat jenazah ghaib, dah dia selesai ke bumi, kita boleh buat solat jenazah ghaib, kalaupun tak dapat hadir kepada kuburnya, yang penting sudah siap di kafan. Jadi boleh kita laksanakan solat ghaib di rumah masing-masing untuk jenazah yang kita ketahui sudah meninggal tapi kita tak dapat hadir kepada pengkebumian. Baik, terus hadis yang ke-13. Kita ni kalau ikutkan ada 3 sesi, 2 sesi lagi. Saya pun tak pasti, 11 habis kot, 12 habis. Nak bagi per habis ya. Baik, terus hadis yang ke-13, rahmat dalam takdirnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Jadi ialah yang kuat tu kan jadi support pada yang lemah. Dan disebabkan ada yang lemah lah, yang kuat dapat memimpin dan mendapatkan pahala kepimpinan kerana membantu yang lemah. Kan kita baca hadis-hadis, siapa yang bantu orang yang dalam kesusahan, maknanya wujudnya orang yang susah tu jadi pahala bagi orang yang senang. Kan orang yang mempermudahkan urusan yang susah, melapangkan urusan orang yang sempit. Maknanya orang yang sempit tu kena ada wujud supaya yang nak melapangkan tadi dapat peluang untuk melapangkan. Sebab tu sebahagian orang bila dia bersedekah, sebenarnya bukan orang yang terima tu yang berterima kasih kepada orang. Walaupun iyalah memang perlulah orang yang terima dapat manfaat tu, dia terima kasih lah, jasa orang tu besar pada dia. Tapi sebahagian ulama, mereka yang berterima kasih kepada orang yang mereka berikan. Terima kasih kerana sebab awak saya dapat berpeluang nak dapat pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang susah, ada ruang tak untuk kita bantu orang susah? Tak ada orang susah. Sampai macam zaman Umar bin Abdul Aziz kan, Khalifah Umar Abdul Aziz. Orang nak bayar zakat, tak ada orang nak terima. Pasal apa? Semua rasa cukup. Bukan semua orang kaya, tidak. Tapi semuanya merasa cukup dan merasa betapa pentingnya. Ni ada orang lain lebih susah daripada aku pun nak tolong dia. Hang tak payah tolong aku lah sebab aku pun nak tolong dia. Jadi merasa cukup itu adalah satu kekayaan sebenarnya. Kekayaan itu adalah merasa cukup. Jadi pada masing-masing memang terdapat kebaikan lah. Kita ni dalam banyak perkara memang Allah jadikan berpasang-pasang dan kita syarikan ni fil khair. Dua pihak itu biasanya berpakat dalam kebaikan. Macam orang nak jamu orang makan, contoh kan. Kalau tak ada orang yang nak makan, maka tak tercapailah niat orang yang nak jamu orang makan. Kan? Jadi kedua-duanya tu ada kelebihan, ada kebaikan. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat. Cumanya yang kuat lebih baiklah. Nabi sebut ni mukmin al-qawi, yang kuat lebih baik daripada yang dhaif. Kerana apa lebih baik? Kerana banyak manfaat yang dia boleh bagi. Lebih banyak manfaat yang dia boleh bagi. Macam kita tengok sekarang ni, siapa yang pegang teknologi? Kan orang Islam ke orang bukan Islam? Yang pegang teknologi, tengoklah komputer siapa yang cipta, handphone, negara mana yang kuasai.
Umat Islam di mana kekuatan. Jadi pada mereka tu sampai kita pun pada hari ini memanfaatkan medium untuk kita talaki, untuk kita baca kitab, untuk kita mengaji ni, teknologi ni siapa yang kawal selia, siapa yang reka, siapa yang ni, mereka. Kan orang bukan Islam. Jadi kalau daripada orang Islam sendiri yang ada kekuatan kan, kekuatan dananya, kekuatan pemikirannya, sampai boleh reka perkara-perkara yang lebih memberi manfaat kepada umat. Kan kalau yang ni yang rekanya bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang reka ni dengan sebab dia satu dunia dapat mengaji mudah macam ni kan, berapa banyak pahala dia dapat. Sebab dia sanna sunnatan hasanah. Dia reka satu jalan yang baik untuk orang, maknanya mengaji dan sebagainya. Jadi di sana adanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pahala lah kan, saham pahala berapa banyak. Tapi ya, kalau dah yang reka pun bukan orang Islam, apalah yang dia dapat, tak ada apalah kan. Dapat haz apa bahagian dunia je lah, kaya raya lah dia satu dunia pakai apps dia kan. Cuba bayangkan kalau orang Islam mukminul qawi, orang beriman lepas tu yang kuat pula daripada segi tu, yang itqan tekun pula dia, dapat buat macam ni sesuatu yang memanfaatkan dunia, tentulah lebih baik daripada orang yang tak ada ilmu ataupun tak ada apa benda-benda yang dia reka yang bagi manfaat pada umat. Jadi itu kalau kita nak faham. Bersemangatlah, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau menjadi orang yang lemah apabila engkau tertimpa sesuatu musibah. Ini takdir Allah, takdir Allah, ketentuan Allah Taala. Ini bagaimana rahmat Allah pada suratan takdirnya. Apabila engkau tertimpa suatu musibah, macam itulah kehidupan kita, kejap dekat atas, kejap kat bawah, kejap dapat nikmat. Kalau dapat nikmat pun bukan 24 jam nikmat, pasti ada ujian dia, pasti ada kesusahan dia. Kalau dalam kesusahan pun takkanlah 24 jam tu susah je. Mesti ada waktu senggang dia, waktu rehat daripada kesusahannya. Allah bagi kelapangan sedikit, macam itulah. Jadi ada hidup tu naik turun macam roda. Jadi Nabi SAW bagi panduan, apabila engkau tertimpa suatu musibah, maka jangan kamu mengatakan, ni dia tak boleh move on, istilah kita kan, tak boleh move on. Seandainya tadi aku berbuat begini dan begitu, nescaya tidak akan jadi begini dan begitu. Jadi Nabi larang ni cakap macam tu. Kan kalaulah dia macam tu. Menyesal sungguh aku. Kalaulah tadi aku tak pilih jalan yang belah kiri tu, aku pilih yang belah kanan ni, mesti tak jadi macam mana yang aku jadi sekarang. Kan? Kalaulah kita turunkan sikit harga tender tu, mesti tak dapat tender tu ke orang lain, mesti dapat ke kita. Dia macam apa-apalah. Ungkapan-ungkapan begini kita kiaskanlah banyak sangat. Apabila berlakunya ada sedikit penyesalan, jawab exam kan. Contoh jawab exam. Lepas exam, bincang pula dengan kawan-kawan kan. Soalan 3 tu apa jawapan? Hang jawab apa? Kan aku jawab ni, Allah betul lah aku. Kalaulah tadi aku jawab ni, mesti dapat markah dekat situ. Boleh tak ungkapan-ungkapan yang begitu? Nabi tak bagi. Kan ini cerita musibah lah, ini cerita musibah. Kan accident. Kalau aku tak keluar tadi kan selamat, tak ada accident. Dia rasa macam tu. Jadi boleh tak sebut sebutan macam tu sebab kita tahu apa yang sudah berlaku pasti itu dalam takdir ketentuan Allah. Musibah yang menimpa kita bila dah berlaku, maka itu sudah ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak dapat kita tepis daripada berlaku. Kan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi ajar kita, jangan kata macam tu tadi. Tapi katakanlah qaddarallahu, boleh buh kurungan pun boleh, walakin qul tu, lepas qul tu bubuhlah kurungan. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Biasanya saya share screen kitab. Hari ni saya tak share screen. Lupa. Tuan-tuan ada ke yang tak ada kitab? Saya lupa. Ustaz Wali boleh buka ni screen share, boleh saya sharekan kitab. Kalau ada yang tak ada kitab, boleh tengok. Mana ke kitab? Ke surat 58. Okey. Tak ada kitab boleh tengok teksnya.
Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila engkau tertimpa satu musibah, jadi kita jangan salahkan takdir. Jangan salahkan takdir. Sebelum berlaku sesuatu, kita istikharah. Kan kita nak buat apa-apa, kita istikharah tu dah serah pada Allah. Tawakkalna. Kita bertawakal pada Allah. Dah usahakan yang terbaik, ikhtiar. Ada ikhtiar, kita pilihan. Kita pilih tu ikhtiar lah. Okey, apabila kita dah pilih ikhtiar, maka berlaku. Jadi kita ada pilihan kita, Allah juga ada pilihan dia. Dan antara pilihan kita dan pilihan Allah, pilihan yang pasti akan berlaku adalah pilihan Allah. Maka kalau Allah sudah takdirkan, berlaku juga. Kita dah ambil tindakan precautious dah. Kita dah buat ikhtiar dah. Pintu rumah dah kunci, grill dah mangga, 2-3 mangga dah lock. Tiba-tiba ada juga orang pecah rumah, dia masuk kok bumbung. Kan wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, harta kita semua. Kan ketika mana tidak kita kuasai dia, tidak berada dalam pemantauan kita, maka kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaganya. Kan tu yang keluar rumah tu bismillahirrahmanirrahim 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya kita. Hak yang kita nak pantau, kan kita boleh pantau 24 jam, kita kena keluar juga daripada rumah. Jadi kita buat tindakan pencegahan dahulu. Dah kunci habis dah, tapi berlaku juga. Maka bila dah berlaku, apa lagi kita nak cakap? Duduk main kalau-kalau lagi ke? Tak payah dah. Sebab dah berlaku, maka sini letakkan kurungan ni di sini. Lepas kul ni. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sampai sini. Qaddarallahu, ini pun boleh hafal ni. Ucapan-ucapan seperti ini menenangkan hati kita. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dia laksanakannya. Selesai. Kan kita jadi tenang lah. Ini kan dah bahagian daripada takdir Allah. Dah berlaku pun. Kan jadi kita nak sebaliknya tapi Allah bagi jadi sebaliknya. Maka kita bertenang, berdamai dengan takdir. Jadi Nabi SAW pesan, jauhi olehmu daripada ucapan kalau. Jangan duduk main kalau je. Sebab apa? Sesungguhnya ungkapan kalau itu membuka peluang masuknya kerja syaitan. Jarum syaitan tu dekat situ dia masuk. Mula-mula mungkinlah kita kata kalau, salahkan diri dulu. Salahkan diri. Lama-lama salahkan takdir, salahkan Tuhan. Mana Tuhan tak jaga rumah aku? Tuhan pula yang dipersalahkan. Ya, kerana berlakunya. Jadi itu adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam takdir Allah ada rahmat. Rahmatnya mana? Dalam musibah ni pun ada rahmat. Rahmatnya kita dengan musibah dekat kepada Allah. Sepatutnya lebih dekatlah kepada Allah. Bukan bila ditimpa musibah makin jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi kita tahu yang mendatangkan kepada kita musibah itu juga adalah Allah. Dan yang menyelesaikannya juga adalah Allah. Dan yang menguji kita dengannya juga Allah. Maka apabila ditimpa ujian tadi tu, kita tenang, kita kata ini sudah bahagian daripada takdir Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang dia nak pasti jadi. Itulah apa yang dia kata kun fayakun. Okey. Terus hadis yang ke-14, rahmat kepada yang muda dan tua. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada kalangan kami, yakni sunnah kami, orang yang tidak menyayangi orang yang muda yang lebih kecil usia dan orang yang tidak menghormati orang yang dewasa yang lebih berusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Nabi tak mengakulah kamu kalau buat macam ni tak ikut sunnah akulah. Orang yang muda dihina-hinakan kerana usia mudanya. Budak mentah, kan, budak hingusan. Kerana apa? Kerana dia ada kibir, dia ada takabbur. Kan kerana umurnya yang sudah lanjut, ada rasa lebih daripada seseorang,
maka di situ ada rasa kibir walaupun sekadar umur je kan. Umur je yang dia lebih, tapi tengok orang muda tak ada rahmat dia. Nabi tak suruh begitu. Nabi kata rahmati orang muda. Laisa minna, kata Nabi. Orang tak kira ikut sunnah aku ni, orang yang tak sayang budak kecil. Kan tak sayang budak kecil. Walhal kita dulu pernah jadi budak kecil. Dan masa jadi budak kecil pun memang kita sentiasa harapkan kita sentiasa disayangi. Bahkan telah pun disayangi. Manusia ni lahir, sebaik-baik manusia adalah yang apabila dia lahir dia menangis. Tapi orang di sekelilingnya tertawa. Kan dia lahir keluar daripada perut mak dia menangis. Itu baguslah budak tu. Anak sulung saya lahir senyap. Doktor tepuk 2-3 kali, tengok tak ada apa-apa, terus bawa NICU. Sebab lama anak pertama ni, isteri saya, ialah perempuan tak pandai lagi bersalin tu kan, nak teran anak tu. Jadi lama dia duduk dalam tu, lemah sikit. Dia duduk NICU. Kalau keluar-keluar terus menangis, lega. Suaranya ada, kan, maknanya sihat. Badannya dapat berfungsi. Keluar-keluar terus menangis. Orang sekeliling gelak, tertawa, seronok dengan kelahiran anak. Dan sebaik-baik orang juga adalah yang apabila dia meninggal, dia tertawa dan orang sekelilingnya menangis. Kan, orang meninggal senyum. Senyum, aku dah sedia dengan amalan-amalanku untuk bertemu dengan Tuhanku. Senyum je. Tapi orang sekeliling dia menangis. Sebab apa? Sebab terasa kehilangan dia. Kan? Nangis orang sekeliling dia. Dia senyum aja. Begitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila Sayyidatina Fatimah menangis di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Wa karbah. Kata Sayyidatina Fatimah, alangkah sedihnya ya Allah. Sedihnya ya Allah. Nabi kata apa? La karba ba'da hadzal yaum. Tidak ada lagi la karba li abiki ba'da hadzal yaum. Tidak ada lagi kesedihan bagi ayahmu selepas daripada hari ini. Nampak? Dan Nabi SAW bisik ke Sayyidatina Fatimah, kamu pun jangan risau, kamu pun tak lama akan ikut aku juga. Jadi lepas tu baru Fatimah senyum. Sebab apa? Memang antara yang awal mengikuti baginda Rasul SAW, tidak berapa lama meninggal pula Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi yang Nabi kesayangi, yang Nabi cintai. Kan begitu. Dia panjang pula cerita tu. Cuma nak bagi tahu orang yang tak rahmat, tak kesian, tak pandang kasih pada orang-orang muda, Nabi tak mengaku ikut sunnah Nabi. Begitu juga orang yang tidak menghormati orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua. Budak-budak sekarang ramai istilah dia apa, kurang hajar kan, kurang hajar. Saya tengok dekat Facebook tu punya ramai orang apa namanya, pelik dengan perangai anak-anak muda pada zaman ini. Punya tak beradab dia, masya-Allah. Dahsyat. Yang majikan-majikan pun satu demi satu kan post tak tahan geram dekat Facebook. Post pasal budak-budak sekarang minta kerja macam-macam cara. Minta kerja dia belum apa-apa dah viral kan, maki-maki bos, belum dia ambil kerja tu. Interview datang lambat, dia tak ada minta maaf, bos yang minta maaf. Kan? Jadi macam-macam cara ni orang-orang muda dah tidak lagi menghormati kepada orang-orang tua. Jadi itu juga bukan bahagian daripada rahmat. Rahmatnya Rasulullah SAW, Nabi kata orang tua daripada kamu, kamu hormat, orang muda daripada kamu pun kamu sayang. Jadi itu kehidupan yang kita kata sangat harmoni lah. Kalau dalam satu komuniti, dalam satu masyarakat, orang tuanya dihormati, dapat bergaul sama orang muda pandai beradab dengan orang tua. Orang tua pun sayang orang muda, taklah nak dipandang sini saja pada orang-orang muda apa yang dia buat. Maka kehidupan masyarakat akan jadi harmoni dengan gabungan itu. Kerana apa? Kerana orang tua ada pengalaman. Dan orang muda ada tenaga. Sepatutnya orang tua bimbing orang muda dan orang muda ambil pengalaman daripada orang tua, kerana orang muda akan jadi orang tua juga dan orang tua satu ketika pernah jadi muda. Jadi itu bahagian daripada rahmat dalam masyarakat kita antara yang muda dan yang tua. Terus 15, rahmat kepada ibu bapa. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala
aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka 'ala al-hijrah wal jihad abtaghi al-ajra min Allah qala fahal min walidayka ahadun hayyun qala na'am bal kilahuma qala fatabtaghi al-ajra min Allah qala na'am qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, aku berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan jihad bagi mencari pahala daripada Allah Taala. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah salah seorang dari ibu bapa kamu masih hidup? Jawab beliau, ya, bahkan kedua-duanya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu ingin mencari pahala daripada Allah? Jawabnya, ya. Lantas sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, pulanglah pada kedua ibu bapa kamu dan berihsanlah, buat baiklah dalam melayani kedua-duanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Jadi rahmat kepada ibu bapa, Nabi SAW bagi panduan kepada kita. Walaupun Nabi anak yatim. Nabi sendiri tak sempat nak khidmat kepada mak dan ayah baginda yang mulia. Tapi Nabi memberikan panduan kepada kita untuk kita berkhidmat bakti kepada ibu dan bapa. Jadi seorang lelaki ni dia tidak ditakyin oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ataupun untuk jihad. Sebab apa? Kalau sudah ditakyin ataupun ditentukan oleh Rasulullah, kamu pergi jihad, kamu keluar pergi perang. Maknanya kalau dah ditentukan oleh Rasulullah, itu hukumnya wajib. Lari daripada itu kira lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang adalah bahagian daripada kabair, dosa besar. Tapi orang ni tidak ditakyin oleh Rasulullah. Maknanya Rasulullah tak tunjuk kamu pergi, tidak. Maka tapi dia yang datang tawarkan diri dia, volunteer. Ya Rasulullah, aku nak bai'ah, aku nak keluar hijrah ataupun aku nak pergi jihad. Aku nakkan pahala daripada Allah Ta'ala. Jadi Nabi tanya dia. Nabi kata, mak ayah ada lagi tak? Ataupun salah seorang ke, mak ke ayah ke, masih hidup? Jadi jawabnya, ya, bahkan kedua-duanya. Dua-dua ada lagi. Dia sabda Nabi SAW, kamu tadi sebut kamu nak cari pahala kan? Kalau nak cari pahala, hak yang sini ni, jihad, hijrah ni, insya-Allah dah selesai dah. Orang-orang yang aku ta'yinkan untuk mereka uruskan urusan itu, sudah pun lengkap ataupun sudah pun cukup. Yang kamu ni aku khawatirkan, kalau kamu pergi nak buat urusan, walaupun niat untuk selesaikan urusan agama, tapi mak ayah kamu terabai dan mungkin akan ada masalah yang banyak lah. Kamu tak dapat redha daripada mak dan ayah kamu. Mak dan ayah kamu mungkin mengharapkan khidmat bakti daripada kamu sekarang. Dan kalau kamu pergi, kamu akan meninggalkan mereka dalam keadaan menangis. Kan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain memang ada sebut macam mana keadaan kamu apabila kamu tinggalkan ibu dan ayah kamu tadi. Maka lelaki itu menjawab, sahabat dia jawab, mereka menangis waktu aku datang nak bai'ah, nak ikut hijrah, nak ikut jihad, ya, mereka menangis. Jadi Nabi sebut kepada perkara yang sama, farja', ya, fa fihi majahid, pada mereka berdua itulah mujahadah kamu, jihad kamu tu pada mak dan ayah kamu. Jadi apa namanya, Nabi SAW menetapkan atau menentukan prioriti pada suatu perkara. Ada prioriti dia mak dan ayah tu uzur sangat, memang sangat memerlukan dia, jangan ditinggalkan. Di situ kalau sekadar nak cari pahala ni jalan dia banyak. Jalan jihad pun pahala, jalan apa namanya, baca Quran pun pahala, zikir pun pahala, semayang pun pahala, berbakti kepada kedua ibu bapa pun pahala juga. Kan? Bahkan besarnya amalan rahmat, jadi rahmat kepada orang yang memiliki status ibu dan bapa ni, besarnya rahmat sampai ada satu hadis disebut dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari. Seorang lelaki tanya pada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas yang ni Abdullah bin Amr Al-As, ya, Abdullah bin Abbas. Dia tanya, aku ni buat dosa, dah buat satu dosa, aku dah bunuh seorang perempuan sebenarnya. Jadi dia berbunuh sebab cerita dia panjang lah, dia nak minang perempuan tu tolak. Lepas tu kawan dia pula datang minang, ada seorang lelaki lain datang minang, perempuan tu terima pula. Jadi dia marah. Istilah dia, kalau aku tak dapat, kau pun tak boleh dapat. Kan, aku tengah kecewa, kau pun tak boleh bahagia. Jadi dia bunuh perempuan itu. Jadi lelaki tu pun tak dapat, perempuan tu pun tak bahagialah kerana konon-kononnya menolak dia. Tapi lama-lama datang sesalan kerana dia buat satu perkara yang salah. Dia buat satu perkara ikut hawa nafsu, ikut amarah, sampai membunuh satu jiwa.
dia datang nak bertobat, minta panduan daripada Ibnu Abbas. Dia kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, soalan dia sama macam soalan Nabi. Mak ayah ada lagi tak? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tanya, mak ayah kamu ada lagi tak? Tak ada lah. Salah seorang? Tak ada juga. Dah meninggal. Dua-dua dah meninggal. Jadi Ibnu Abbas giling kepala lah. Kata aku pun tak tahu nak tolong kamu macam mana lagi. Kamu taubat je lah banyak-banyak. Minta ampun je lah banyak-banyak dekat Allah Ta'ala. Jadi daripada hadis itu, kata para ulama, rahmatnya Allah Ta'ala bagi kepada kedudukan orang yang ada kedudukan sebagai ibu dan bapa ni, sampai khidmat anak kepada mak bapak boleh menghapuskan dosa besar. Membunuh dosa besar, tuan-tuan. Membunuh satu jiwa itu dosa besar. Ya. Jadi Ibnu Abbas bagi peluang. Tanya, mak ayah hidup lagi? Mak ayah tak ada dah. Dua-dua tak ada? Dua-dua tak ada dah. Allah, kalau dua-dua tak ada ni parak sikit lah. Kan maknanya kunci dia tu dah hilang. Susah sikit lah. Kalau ada lagi mak bapak, senang aku bagi guide. Pergi khidmat dekat mak bapak hang, Allah ampun dosa hang. Dosa membunuh, Allah ampun. Nak bagi tahunya, khidmat pada mak ayah tu sampai dosa besar pun diampun dia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pintu ada depan mata, tak nak khidmat. Itu susah. Jadi di sini Nabi bagi prioriti. Nabi kata tak payahlah nak pergi hijrah, nak jihad tu. Jihad kamu tu balik rumah lah. Mak ayah kamu perlukan kamu. Berihsanlah kamu dalam melayani kedua-duanya. Layan mak ayah elok-elok. Apa dia nak bagi. Cakap elok-elok dengan dia. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisy idh ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muddatihim ma'a abiha. Fastaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun afa asiluha qala na'am siliha. Daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha berkata, ibuku telah datang menemuiku pada ketika itu beliau masih belum Islam, ketika Quraisy muslimin mengikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya. Lalu aku meminta pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Asma mak beliau yang waktu tu belum Islam lagi datang ke Madinah, lalu teringinlah jumpa anak, kan teringin jumpa anak. Jadi tanya Rasulullah lu, takut tak boleh jumpa. Sebab apa? Sebab dah ada ikat perjanjian dan sebagainya yang menyebabkan terhad perhubungan. Takut tak boleh jumpa dengan orang yang masih lagi belum Islam. Jadi aku katakan, ya Rasulullah, mak aku yang belum Islam datang kepadaku dan dia sangat ingin aku berbuat baik padanya. Dia nak jumpa anak, kok anak tu nak bagi duit ke, nak sembang dengan mak kan? Apakah aku harus tetap menyambung hubungan dengan ibuku? Jadi boleh ke pergi jumpa, nak pergi bagi duit apa semua? Baginda menjawab, ya, na'am siliha. Iyalah, mak datang pergilah. Apa dia masalah? Sambung silaturahim dengan dia. Kerana agama itu tidak memisahkan hubungan kekeluargaan. Bukan sebab tukar agama jadi pisah kekeluargaan. Maknanya dah masuk Islam, mak tetap mak. Kan mak tetap mak walaupun mak tu belum dapat hidayah untuk masuk Islam. Dan di situlah sebenarnya ruang-ruang untuk jalan-jalan lorong-lorong hidayah untuk menerpa ke dalam hati mereka. Mereka tengok banyak sahabat-sahabat saya yang mualaf, mereka cerita setelah mereka jadi Islam dan apabila Islam itu membuka ruang, mereka dah belajar akhlak, mereka dah tengok akhlak Islam, banyak mereka berubah jadi baik, dan mak-mak mereka sampai keluarkan kata-kata macam ni. Mak asalnya pantang betul pasal Islam ni. Kan mak memang benda yang mak paling rasa tak boleh terima sangat kalau ada anak-anak ni terpengaruh, istilah dia terpengaruh dengan Islam dan tinggalkan agama nenek moyang dan masuk Islam. Itu kekecewaan besar mak lah. Macam tu. Kan? Tapi lepas mak tengok engkau lepas masuk Islam lagi baik daripada keadaan masa engkau tak Islam dulu. Kan? Jadi mak paling kurang pun mak kata tak apalah kalau engkau Islam pun tak apalah. Maknanya itu bibit baik dah tu. Sebelum dia, maknanya dia dah boleh terima Islam ni telah membaguskan anak aku. Islam ni telah membaguskan anak aku. Ada seorang sahabat saya, dia tak pernah cium tangan mak dia. Kan tak pernah cium tangan mak. Dulu asyik bergaduh sajalah, hempas pintu dengan mak apa semua kan. Lepas tu berpisah, jauh dengan mak.
Akhirnya dapat hidayah masuk Islam, dan nak bagi tahu mak masuk Islam tu pun jenuh. Jenuh. Sampai tak mengaku anak lah asal dia. Tapi akhirnya bila pergi jumpa, dah dapat ruang jumpa, dia salam cium tangan mak dia. Tak pernah anak lelaki, anak jantan ni cium tangan mak dia. Hak dulu yang bergaduh apa semua tu, jadi elok, jadi baik dia, ikut akhlak Islam. Kan, jadi terpacul daripada mulut mak dia tu. Kalau macam ni engkau Islam, maknanya bagus engkau Islam lagi lah. Bagus engkau Islam lagi. Macam tu. Jadi biarlah, sambung saja hubungan. Tidak sebab agama tu jadi terpisah hubungan. Kan? Tapi bezalah dengan orang murtad. Murtad beza. Hak yang dah Islam, keluar daripada Islam, hubungan suami isteri terpisahlah. Mana pula boleh kekal sama agama lain-lain pula? Tak boleh. Islam ni dia boleh masuk, tak boleh keluar. Kan boleh masuk, tak boleh keluar. Dah duduk dalam syurga, nak ke neraka buat apa? Macam tu kan. Orang yang dah ada la ilaha illallah, dah duduk dalam akidah, dalam pemeliharaan, dalam iman yang penyelamat, maknanya dah confirm ada penyelamat. Tiba-tiba terjun bagi lemah sendiri. Nak buat apa kan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Rida'ullah fi rida'il walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Allah redha dengan sebab redha kedua ibu bapa, dan Allah murka dengan sebab murka kedua ibu bapa. Jadi capailah redha ibu dan ayah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, raghima anfu. Thumma raghima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi 'indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Nabi kata, hina sungguh. Jadi sahabat tanyalah, siapa dia yang kau maksudkan ni ya Rasulullah? Orang hina ni siapa? Rasulullah SAW jawab, siapa saja yang sempat bersama orang tuanya ketika sudah lanjut usia. Sama ada salah satunya atau kedua-duanya, namun tidak dimanfaatkan berbakti untuk menjadikannya sebab masuk syurga. Pintu syurga dah ada depan mata dah. Tinggal nak buka tombol, tolak pintu dan masuk. Kan? Mana pintu syurga kita tu adalah ibu dan ayah kita. Sepatutnya kita manfaatkan untuk berbakti kepada mereka waktu sempat masih hidup. Kan, sabarlah. Bukannya mudah. Memang tak mudah. Mak bapak kita besarkan kita pun bukan mudah. Berapa banyak air mata, berapa banyak tenaga dibazirkan sampai tua kerepot mereka. Jaga besarkan anak-anak. Tiba-tiba bila mereka dah tua kerepot, kita tinggalkan mereka, tak dapat bersabar sedikit dengan kepayahan-kepayahan yang kena dilalui. Sebab tu dia sebut indal kibari ahadihima. Ya, indal kibar. Ketika mana tua, lanjut usia. Sebab lanjut usia ni memang menguji kesabaran. Dia jadi macam budak-budak balik. Kan jadi macam budak-budak balik. Makan nak kena bersuap, mandi nak kena mandikan. Budak-budak kecil kita urus, dia buat perangai, buat ragam, kita gelak pasal nampak comel. Nampak comel. Tapi orang tua, bila dia buat ragam macam tu, berak merata ke, makan muntah, kan, tak nak mandi. Jadi benda-benda yang sama yang anak-anak kita ataupun kita sendiri ada masa kecil-kecil dulu, diurus dia orang tua kita. Tapi bila orang tua yang buat perbuatan tu, tak boleh, tak dapat kita nak nampak mereka tu comel macam kita nampak anak-anak kita. Kan, sebab tu bila ada orang yang dukung mak dia daripada Yaman sampai ke Mekah untuk tunaikan haji, dia kendong maknya waktu tawaf, ditanya kepada Sayyidina Umar, apakah aku sudah balas jasa ibuku? Sayyidina Umar kata, ya, satu titis susu ibumu pun kau belum mampu untuk balas. Kan, satu teran ketika melahirkan kamu itu pun kamu belum mampu lagi untuk balas dia. Kenapa? Sebab itulah. Sebab kita besarkan anak, tengok anak comel, mengharap anak hidup. Kan? Dan apabila orang menguruskan orang yang tua, ya, mereka duduk tahan sabar bila nak berakhir untuk diuruskan orang tua ni, bila nak meninggal. Itu yang dirasakan. Jadi memang kalau dapat tepis perasaan tu, inilah peluang. Berapa tahun aku nak jaga mak aku? 10 tahun, 15 tahun. Tapi maknanya panjang mana pun ini adalah jadi mujahadah aku, jadi bahagian daripada ketika pintu syurga kita. Pintu syurga
syurga kita. Itu rahmat Allah Ta'ala kepada ibu dan bapa. Bila diberi ruang macam tu, khidmat. Allah letak kedudukan mak bapak ni tinggi kan. Jadi anak-anak yang khidmat mak bapak paling kurang pun dia dapat cash dia adalah anak-anak dia akan tengok dia khidmat. Anak-anak dia akan tengok dia khidmat. Bila anak dia tengok dia khidmat, secara cash anak dia masuk serap. Oh, macam ni abah layan atuk. Macam ni mak layan opah. Oh, jadi macam ni lah nanti aku kena layan mak. Jadi macam ni lah nanti aku kena layan abah. Bila aku dah besar dan bila abah dah tua. Tapi kalau dia nampak kita layan pak kita lebih kurang, dia nampak kita layan mak kita lebih kurang, mungkin hari-hari kita tengking, mungkin hari-hari kita marah. Jadi silap-silap gaya anak kita belum besar pun dia kaki menengking saja kita. Kerana tengok, oh macam ni lah aku kena buat dekat pak aku. Sebab pak aku buat dekat atuk aku. Kan? Jadi itulah yang disebut man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Orang kita panggil hukum karma. Kan? What you give you get back, kata Scorpion. Baik, hadis yang ke-16. Rahmat kepada ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fi salati wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memulakan salat dengan niat asal untuk memperpanjangkannya. Jadi niat asal Nabi nak baca panjang sikitlah. Niat asal Nabi nak baca panjang sikit. Tapi bila aku dengar tangisan seorang budak sembahyang jemaah, belakang ada budak menangis, ada baby menangis. Terus aku ringkaskan solatku kerana aku tahu tangisan budak itu akan membangkitkan keresahan ibunya. Ini rahmat Nabi kepada siapa? Kepada mak, kepada jamaah yang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal-asal nak baca panjanglah sikit. Jadi nangis seorang budak, Nabi kata aku terus potong bacaan tadi, terus rukuk, ataupun kalau baru baca Fatihah, maknanya asal-asal niat mungkin nak baca surah yang panjang sikit, semuka dua muka, terus baca kuliah qul huwallah ajalah. Bagi selesai cepat solat tu, supaya apa? Supaya mak budak tadi tu dapat cepat tengok keadaan anaknya. Dia ada beberapa perkara lah sebenarnya rahmat Nabi ni. Nabi tunjukkan macam mana rahmat kepada orang yang risau. Kan? Ibu tadi tu, dia seorang ibu ni dia ada sense lah kan. Bila anak menangis tu, ada benda tak kena ni. Apa hal ni, perut kembung ke? Dia satunya tak tahu budak ni cara komunikasi dia adalah menangis je. Semua dia apa benda saja yang dia nak bagi tahu, dia bagi tahu dengan cara dia menangis. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak tadi kalau tengah semayang, tambah lagi baru rakaat pertama pula. Baru rakaat pertama tengah semayang, dengar anak menangis. Dah risaulah dia. Ni apa hal ni, perut kembung ke, ada orang kacau ke, ada binatang ketik apa tangan dia ke, kaki dia ke, apa ke, lapar ke, ataupun ada orang colik ke, kan dia macam-macam lah kerisauan. Dia letak anak sebelah, kan jadi anak menangis, dah nak kena jeling-jeling tengok apa yang jadi ke anak dia. Hilang sikit khusyuk dia dalam ibadah dia tadi, dalam solat dia tadi. Maka rahmatnya Rasulullah SAW alert dengan keadaan orang belakang. Kalau ikutkan tadi niat nak panjang, aku semayang, lantak lah kan. Kalau kira kita tu lantak lah, siapa suruh bawa budak, menyusah orang nak semayang panjang, bawa budak. Dia marah pula orang belakang dia. Jangan begitu. Rasulullah SAW dalam banyak hadis Nabi mengingatkan kita untuk mempermudahkan urusan orang jamaah yang berada di belakang kita. Kan solatlah kamu dalam keadaan orang yang paling lemah berada di belakang kamu. Kalau nampak ada orang bertongkat, jalan slow, janganlah baca satu rakaat, satu Baqarah. Kan kalau ikut macam tu. Jadi orang ada hal, orang ada keadaan orang biasa kan. Ada banyak hal. Jadi rahmatnya Rasulullah pada ibu tadi, memikirkan keadaan ibu tadi. Jadi kita pun macam tu, kena kesian ke orang. Kesian tu ada simpati, ada empati kan. Ada simpati, ada
Empathy. Jadi tengok, payah ni kalau aku jadi mak ni, risau ni anak menangis ni pasal apa ni. Jadi benda kita boleh mudahkan, kita mudahkan. Nabi suruh kan, apabila ya ummun nas, nanti pun ada hadis ni di bawah-bawah, fal yukhaffif kan, bila imamkan orang sembahyang fardu jangan diberat-berat sangat, ringankan, jangan panjang-panjang, yang huruf biasalah, jangan over. Jadi satunya Nabi faham bahawa bila dengar tangisan budak tadi akan merisaukan ibunya, dan juga akan merisaukan orang sekelilingnya juga. Kan nanti ibu tadi mulalah kena kecam kan, kena kecam pula maknya sebab bawa anak. Yang ke-17, rahmat kepada wanita dan ahli keluarga. Isteri, pasangan, anak-anak, ahli keluarga, ini secara umum lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja shay'in fi ad-dila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan tu, tinggal sini, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, layanlah wanita dengan baik, layan isteri elok. Kamu waktu ndak ke dia tu, akad nikah tu, waktu nak mengorat tu, waktu nak ambil hati bakal mak mentua tu, punyalah layannya elok. Dah lepas akad, dah lepas dapat, terus dera, jangan begitu. Nabi pesan Nabi, layanilah wanita dengan baik. Sesungguhnya wanita itu dicipta daripada tulang rusuk. Dan jika sesuatu dari tulang rusuk tersebut bengkok dan kau meluruskannya dengan paksaan, maka engkau akan mematahkannya. Mana ada orang yang 24 jam betul saja. Walaupun orang sekarang kata perempuan ni selalu betul. Kan memang tak boleh salah. Semua dia je yang betul. Tak kisahlah, mesti ada yang bengkok. Jadi diluruskan itu dengan adanya pasangan yang meluruskannya. Cumanya cara nak meluruskannya pula, jangan dipaksakan. Dia dah bengkok, nak bagi straight, pelan-pelan aja nak kena bagi straight tu yang bengkok. Dan kalau dipaksakan patah. Ataupun menceraikan, yang maknanya daripada elok-elok bersambung, putus dia. Macam tu. Ataupun kalau dibiarkan pula bengkok, nanti dia makin lama makin bengkok. Apa namanya? Stereoporosis, apa benda? Skoliosis, kan, penyakit tulang yang dia makin lama makin bengkok. Jadi kalau dibiar saja tak apalah, yang dia salah tu tak payah cakap lah, biar je lah. Kan? Dia tak boleh, kena dibetulkan. Betulkan pula kena betul-betul, kena layan elok-elok. Maka Nabi pesan, fastausu bin nisa. Layanilah wanita elok-elok. Ini rahmat Rasulullah. Kerana apa? Kerana wanita dulu pada zaman jahiliah, mereka diperlakukan dengan terlalu dahsyat. Didiskriminasi, dijadikan hanya sekadar sebagai simbol seks. Satu perkara kesialan dalam adat jahiliah. Apabila lahir anak perempuan, ada sebahagian mereka yang bunuh anak perempuan hidup-hidup. Kerana apa? Kerana asalnya mereka niat baik. Yang jadi asal niat. Tapi cara tak kena lah. Kan? Jadi Islam suruh besarkan anak perempuan. Layan mereka elok-elok, bagi makan, besarkan, didik mereka elok-elok, jadi dapat pahala syurga, besarkan anak perempuan. Kita akan baca hadisnya. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi orang dahulu, niat mereka, kami ni tak nak nanti bila masa depan ada anak perempuan kami dihina dengan keadaan macam tu. Sebab suasana adat pada waktu itu mereka menghinakan kaum perempuan. Jadi alang-alang jangan tunggu mereka besar lah. Jadi kecil ni tanam hidup-hidup supaya dalam keluarga kita ni biar tak ada orang perempuan yang kita pun nanti bila besar kita tak lalu nak tampung kalau beginilah hidup orang perempuan pada zaman tu. Jadi niat mereka asalnya macam tu, sebab tu mereka bunuh hidup-hidup. Jadi datangnya Islam tu mengubah landscape, mengubah persepsi orang terhadap wanita. Wanita dimuliakan dalam Islam. Bahkan Allah Ta'ala muliakan sehingga wanita tu sehingga khairul khalqi, makhluk paling mulia, insan paling agung, Rasulullah SAW itu wafat bukan di medan perang, tapi wafatnya di pembaringan seorang isteri.
Wafatnya Rasulullah itu di ribaan Sayyidatina Aisyah, isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah itu satu kemuliaan kepada kaum wanita? Kan? Jadi layan elok-elok. Tak apalah kalau gaduh-gaduh tu, kedai mamak dah buka sekarang. Pergilah duduklah kedai mamak tu, kena tarik dulu bagi tenang-tenang kan. Lepas tu nanti baru gaduh balik, elok balik, gaduh balik, elok balik. Macam itulah adat rumah tangga. An Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna 'indahu 20 lailatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqan falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana aw qad ishtaqna sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu qala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa dzakara asya'a ahfazuha aw la ahfazuha wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya ummakum akbarukum. Daripada Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu berkata, kami mendatangi Nabi SAW pada ketika itu kami masih muda, lebih kurang sebaya umurnya. Orang muda datang mengaji. Ni orang muda bagus mengaji. Kan kumpul pakat kawan-kawan pergi mengaji. Itu bagus. Jadi mereka ni datang daripada jauh. Datang bermukim pergi ke Madinah di sisi Nabi lah. Berapa lama? 20 malam. Ini daurah lah ni. Ada daurah-daurah mana-mana dekat Malaysia ni pergi. Duduk khatam kitab. Kan contoh, Masya Allah. Buat rombongan pergi duduk seminggu untuk khatam 2 kitab. Masya Allah. Itu bagus tu. Tambah lagi orang muda, tenaga ada. Kan baginda adalah seorang yang berperibadi lembut. Jadi mengingatkan hal mungkin kerana sudah agak lama bersama baginda. Jadi Nabi tengok, ni orang-orang muda ni duduk dengan aku. Itu tengok musafir jauh-jauh. Jadi mungkin dah sampai 20 hari ni. Lama budak-budak muda ni. Rajin mengaji. Baginda merasakan bahawa kami sudah menginginkan isteri-isteri kami atau merindui mereka. Jadi Nabi fikir keadaan, nampak tak? Alert. Cakna lah. Orang Pantai Timur kata cakna. Nabi cakna, tengok orang-orang muda ni datang, Nabi tanyalah. Kamu lama-lama kat sini ni, isteri tinggal sana macam mana? Jadi Nabi tanya, mungkin ada yang dah menginginkan isteri-isteri atau merindui mereka. Kan jadi ini rahmat kepada wanita dan ahli keluarga. Cuba kalau suami tu tinggalkan dia lama. Kan? 4 tahun tinggalkan. Dia kan terseksa isteri tu, nafkahnya tak diberi. Jadi dia pun orang-orang perempuan pun kata kami bukan tunggul, kahwin lepas tu gantung, tinggalkan kami saja begitu saja. Tidak boleh, kena diambil perhatian kepada mereka. Jadi mengaji juga. Jadi Nabi tanya, kamu isteri-isteri kamu tinggal macam mana tu sana, okey ke? Telefon tak? Kan zaman kita lah telefon. Kan ada. Kami pun yalah lama juga ni. Jadi lalu baginda menanyakan perihal apa yang ditinggalkan selepas kami. Kami pun mengkhabarkan kepada baginda tentang perihal tersebut. Jadi memanglah hari itu kami bagi tahu tak ada berapa lama, nanti kami nak kena balik semula lah juga. Kan? Jadi Nabi SAW bersabda, kembalilah kalian untuk menemui isteri kalian. Udahlah mengaji ni, pergi balik dulu. Nabi kata pergi balik dulu, jumpa anak isteri dulu. Tinggallah bersama mereka. Sebab apa? Nabi SAW pun begitu waktu kita dah baca hadis. Apa nama tu hadis? Bada'il Wahyi tu kan, kitab Bada'il Wahyi tu, hadis Nabi bertahannuth di Gua Hira tu. Ya, Nabi berkhalwah di Gua Hira tu. Kan Nabi naik turun tu. Naik satu tempoh, Nabi balik berbekal lagi, jumpa Khadijah, tunaikan tanggungjawab sebagai suami, tengok nafkah macam mana. Lepas tu nanti naik lagi. Kan begitu. Jadi tak boleh diabaikan rumah tangga tadi tu. Tambah lagi atas alasan ibadah. Lagi buruk. Kan atas alasan ibadah, tinggalkan rumah tangga yang mereka tu tidak mampu untuk uruskan nafkah mereka. Nafkah patut atas suami. Suami tinggalkan, biar buat tak tahu je. Jadi tak jadilah. Kan? Kena diambil tahu nafkahnya. Kadang-kadang yang wali suami tu saja. Ni bukan wali, ustaz wali. Lain, wali tu mana suami. Kan? Saya ni dah sampai makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi bila orang tanya ni, awak keluar dakwah, awak buat kerja agama, awak buat ni, isteri kat rumah macam mana? Kan saya apa yang awak tinggalkan, ada tinggal nafkah apa tak untuk dia kan? Jadi ada, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya sebagaimana Abu Bakar tinggalkan kepada anak-anaknya. Subhanallah. Tu yang wali dia seorang aja, yang bini kat rumah belum jadi wali lagi.
Jadi yang bini di rumah tu cekak pinggang, tak guna punya laki. Kan, laki hapah pun tak ada. Yang teruk lagi, hak dia tinggalkan kita, lepas tu pergi sana cari perempuan lain pula. Mengamuk. Itu isterinya belum jadi wali. Kalau dua-dua wali tak apa. Suami buat kerja agama, isteri faham suami buat kerja agama, isteri boleh urus nafkah, masing-masing redha satu sama lain, itu selesai. Tapi tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buat kerja agama pun tetap masanya ada diberi kepada isteri-isteri baginda untuk tunaikan nafkah. Nafkah jangan tinggal. Kan, nafkah jangan tinggal. Tak boleh. Jadi Nabi suruh balik. Rahmat. Balik. Tinggal kamu duduk dulu dengan mereka ni, belajar banyak lah kan. Dia belajar banyak, ajarkan mereka, suruh mereka apa yang telah dipelajari. Ini waktu beramal pula lah. Dah belajar dah, balik pergi beramal pula. Pergi ajar anak kamu dah pandai mengaji dah, ajar anak kamu mengaji. Dan baginda menyebutkan beberapa perkara yang sebahagian kami ingat dan sebahagiannya tidak. Macam itulah sifat kita. Kan mengaji ingat hari ni. Lepas tu bulan depan tanya balik kan. Hadis nombor 2 tu cerita siapa hadis nombor 2 tu? Tanya balik yang bulan lepas kan. Allah tak ingat Ustaz. Ustaz tanya yang bulan lepas. Yang semalam pun saya tak ingat. Kan macam tu kita. Jadi ada sebahagian ingat, ada sebahagian tak ingat. Kan? Dan baginda berpesan. Antara pesan dia lah yang diingat oleh sahabat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Jika waktu solat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian melaungkan azan. Ini nak hidupkan syiar. Kamu dah balik kampung, kamu dah ngaji dengan aku, macam mana nak hidupkan agama di masyarakat, kena ada masjid, sampai waktu, kamu dah tengok kan macam mana aku semayang, kamu ikut macam mana aku semayang, kamu buat kat kampung kamu pula. Balik kampung, ni dah ada satu geng ni, kamulah hidupkan masjid kat tempat kampung kamu. Dah balik mengaji. Kan? Jadi, salah seorang di antara kalian melaungkan azan dan yang paling dewasa menjadi imam, yang paling kabir. Ini orang yang banyak pengalaman, orang yang dihormati oleh orang. Boleh je kalau budak-budak nak pergi, boleh. Tapi nanti orang pelekeh ataupun ada orang perasaan malu. Aku nak mengaji dengan budak muda sangat, mentah benar muka. Reti ke dak budak ni? Ke mandai-mandai je? Takut-takut ada perasaan macam tu pada orang muda. Jadi sekarang ni biasa tak ada lah. Kita pun faham. Kan pembelajaran tu bukanlah diikut berdasarkan kepada umur. Kalau Allah Taala nak bagi kebaikan, kadang-kadang orang muda-muda banyak alim, kan, dan ada juga orang-orang tua yang jahil. Dia dua-dua pun ada, orang muda jahil pun banyak, hak yang penuh dengan sosialnya, dengan pestanya, dengan apa, orang muda jahil tu banyak. Nak cari orang muda alim payah, tapi ada. Begitu juga orang tua-tua, biasa orang tua-tua ni soleh lah. Dah fikir nak ke arah kubur kata mari lah. Kan, tapi ada juga orang tua-tua jenis Pak Maun. Pakai baju nak pergi ceramah, tapi lelehnya pergi menari tango kan. Jadi jenis Pak Maun ada juga. Jadi kedua-duanya ada. Cumanya bila orang dewasa yang alim, itu yang kita panggil syaikh kan. Syaikh tu maksudnya orang tua. Jadi tua umurnya atau tua ilmunya. Kadang-kadang ada orang muda dia panggil syekh juga kerana tua ilmunya, umurnya mungkin muda. Kan, jadi orang dewasa di sini orang yang dihormatilah oleh masyarakat. Apabila dia memimpin masyarakat, dia dihormati orang mudah untuk penerimaan. Okay, jadi ni rahmat Nabi pada ahli keluarga. Nabi fikir kan. Fikir kesian isteri kamu di rumah, kesian anak-anak tak jumpa bapak, balik dululah. Kan beramal nanti ada masa susun, boleh datang ngaji, main ngaji lagi. Kan gitu. Jadi kita pun kena ambil macam tu lah. Kan tuan-tuan dan perempuan, terutama akak-akak lah, kadang-kadang apa ni dah dapat semangat mengaji ni, habis semua kelas talaki dia pergi kan. Laki tu tengok terbalik dekat rumah tu tak terurus. Tak tahu jadi apa tok laki tu. Balik, abang urus dia diri sendiri, saya sibuk mengaji. Kan ni nampak hari ni ada 13 kelas lagi ni masuk. Ni baru pagi ni baru 2. Kan satgi lepas Zohor ada 3 lagi, 4 ni, pukul 5, pukul 6. Abang pandai-pandai lah cari makan sendiri. Jadi jangan keluarga pun diuruskan juga, anak-anak diurus. Jangan pasal mengaji hilang tinggal semua. Okey, terus 18. Rahmatnya seorang ibu. Ni kita tengok macam mana mak punya perasaan belas pula. An Aisyah radhiyallahu anha, yang tadi tu perasaan apa, rahmat kepada ibu. Yang ni rahmatnya ibu pula. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha fa at'amtuha thalathata maratin fa a'tat
kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha fastat'amatha ibnataha fashaqqat tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha qad aujaba laha bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, telah datang kepadaku seorang wanita miskin yang membawa 2 anak perempuannya. Lalu wanita tersebut memberi 2 anaknya tadi sebiji kurma setiap seorang. Jadi datang ke rumah Aisyah minta sedekah. Ada tak, saya lama tak makan. Kalau kat Mesir dulu dia panggil haga lillah. Datang dia tadah tangan gitu, haga lillah, haga lillah. Hagah tu hajah, hajat. Ada tak sesuatu, hagah tu benda, apa-apa benda lah. Aku ni berhajat kepada sesuatu, hagah lillah. Ada tak benda-benda yang kau boleh bagi aku kerana Allah? Aku nak makan, duit ke, makanan ke apa ke, hagah lillah, hagah lillah. Jadi dia datang rumah Sayyidah Aisyah. Lalu wanita tersebut memberi 2 anaknya tadi sebiji kurma setiap seorang. Jadi ada 3 biji. Sayyidah Aisyah bagi 3 biji. Kenapa 3 biji je bagi? Subhanallah. Yang itu je yang tinggal ada di rumah Sayyidatina Aisyah. Dia minta sedekah, Sayyidah Aisyah bagi 3 biji. Boleh bayang tak, isteri Rasulullah di rumah hanya ada 3 biji kurma sahaja. Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan? Kita tengok ahli dunia mengidolakan kehidupan ahli dunia. Susah kita nak lepas daripada dunia. Cuba tengok tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok kesabaran isteri-isteri Nabi. Ada hadis Sayyidah Aisyah kata 3 bulan dapur tak berasap. Kami makan kurma dengan air je. 3 bulan. Kan? Bukan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi nafkah. Tidak, ada makanan tu. Tapi memang betul-betul cukup untuk makan saja. Kan selebihnya apa? Selebihnya Rasulullah perjuangkan untuk agama. Subhanallah. Itu hebatnya mujahadah para ummahatil mukminin. Jadi dia bagi 3, dah ada 3 bagi 3. Habis sebenarnya, habis. Yang untuk Aisyah punya rumah habis. Sebab tengok orang miskin ni lagi susah. Dapat 3 biji tadi, apa perempuan tu buat? Dia bagi 2 anak dia tadi sebiji seorang. Ni hak kamu anak seorang. Maknya pegang 1 sebiji. Kemudian wanita tersebut mengangkat sebiji kurma ke mulutnya untuk dia sendiri makan. Anak lahap lah. Mungkin dah 2-3 hari tak makan. Dapat sebiji kurma pun. Tok makan laju lah. Maknya baru nak suap ke mulut. Tiba-tiba anak tarik baju. Mak. Nak lagi. Meminta kepadanya kurma tersebut. Yang dekat mak tu yang nak masuk mulut. Mak pun lapar 3 hari dah. Ini anak. Inilah kita semua dulu. Menyusahkan orang tua je kerja kita. Kerana bahagian kurma anaknya sudah habis dimakan mereka. Akhirnya, dia pun tengok anaknya tu tarik-tarik lagi bajunya. Yang dia nak masuk mulut dia tadi tak jadi dia masuk. Dia pun memberikan kurma bahagiannya yang ingin dia makan kepada anaknya. Dia belah jadi 2. Yang nak masuk mulut tadi, terus dia potong belah 2, bagi 2-2 anak dia. Mak tak makan tak apalah nak. Yang penting kamu hidup. Apa kata Aisyah? Aku sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Subhanallah. Kan mak dia boleh berlapar tu. Lalu aku ceritakan apa yang diperbuat. Bila Nabi balik, Sayyidah Aisyah ceritalah. Jadi biasalah tu. Dalam rumah tangga kita begitu. Kan? Suami balik, sembang. Bang, macam mana kat office tadi? Suami pun cerita kat office. Kita pun cerita kat rumah. Oh, tadi bang ada orang datang tu bang. Ada orang datang. Dia minta sedekah. Saya bagilah 3 biji. Subhanallah, dia tak makan bang, dia bagi ceritalah. Cerita ini tu kan komunikasi yang menghidupkan rumah tangga. Mesra. Cuma bayangkan tak bercakap semua. Balik muka masam pula, mak muka stres balik kerja, bapak muka stres balik kerja, lepas ke anak-anak. Jadi macam mana rumah tangga? Jadi cerita benda-benda. Kemudian respon. Kan respon lah juga. Isteri cerita, suami respon. Suami cerita, isteri respon. Masing-masing nakkan perhatian. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya untuk masuk syurga atau membebaskannya daripada api neraka. Itu rahmat dia pada anak-anak dia tadi. Ia jadi sebab untuk dia tu masuk syurga, besarkan anak-anak dia, sabar dia.
Kan, dan rahmatnya tadi. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan hadis yang lebih kurang sama dibagi tadi. Bila Sayyidah Aisyah kata aku takjub tengok apa yang dilakukan oleh mak ni tadi pada anak-anak, Nabi kata engkau takjub, aku tak takjub sebab aku dah tahu apa sebab yang berlaku. Apa sebab yang berlaku? Sebab yang berlaku adalah kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala telah diberikan kepada ibu tadi sehingga ibu tadi merahmati kepada anak itu tadi. Jadi itu dalam riwayat yang lain Nabi kata aku dah tak takjub dah kalau kau tahu sebab apa dia kau tak takjub dah. Kan aku tahu sebab Allah bagi dia rahmat, sebab tu dia rahmatkan anak dia. Allah kasihkan dia. Jadi dia kasihkan anak dia dan sebab dia kasihkan anak dia Allah Taala bagi dia syurga. Subhanallah. Nampak? Jadi sebagai mak, sebagai ibu merahmati, kesian, sentiasa pandang anak-anak kita dengan pandangan kesian, kan? Kesian, dia bagi kasih sayang yang banyak pada anak-anak kita. Kalaupun bukan anak-anak kita, anak orang lain pun sama. Kan maknanya pandang budak-budak ni, tengok patut mereka ni dapat bahagian daripada kebaikan. Tengok anak-anak orang susah nak sambung belajar, tak dapat sambung belajar, gembirakan mereka. Support dia punya yuran. Kan seronok dia dapat belajar, dapat hafal Quran pasal kita. Mak dia mungkin tak mampu dan sebagainya. Jadi gembirakan anak-anak ni. Kalaupun bukan anak kita, tak ada anak ke ataupun anak kita dah besar-besar ke, sambung terus rahmat kepada anak-anak. Walaupun anak saudara kita, sepupu, anak sepupu sepapat, 2 pupu, 3 pupu, tak kira lah. Kan anak-anak jiran ke, anak tak kira, boleh belaka. Bahagian daripada amalan-amalan yang memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan memang begitu, apabila dalam kaedah disebut apa? Idza dhahara as-sabab batala al-ajab. Kan dia panggil idza dhahara as-sabab batala al-ajab. Apabila terzahir sebab, maka di sana akan hilanglah takjub. Tuan-tuan pernah tengok cerita magic tak? Silap mata, kita panggil silap mata, magic. Kita duk kagum dibuat magic tu. Hui, macam mana tu? Kan terpotong 2 kotak tu, tapi badan dia tak terpotong pula. Kan, ui hebatnya. Macam mana boleh keluar kad tu daripada celah ketiak dia pula tu? Kan, jadi kita kagum. Kenapa kita kagum tadi? Sebab kita tak tahu sebab. Jadi lepas daripada tu dia ada rancangan lain pula. Mula-mula dia buat magic. Lepas tu dia ada buat magic reveal. Kan, magic reveal. Dia revealkan balik sebenarnya apa yang berlaku. Oh, dalam kotak tu ada 2 orang. Belah sini kepala orang lain, belah sini kaki orang lain. Orang tu lipat badan dia. Jadi kerat tengah-tengah. Kerat tu terputus. Kan, ui hebat. Lepas tu cantum balik, elok je orang tu. Memanglah ini orang lain, sini orang lain, kaki orang lain. Jadi bila kita tengok tadi tu ada takjub lagi tak? Rupanya 2 orang, ingatkan seorang. Jadi hilang takjub tadi. Itu istilahnya. Jadi dalam riwayat yang satu lagi disebutkan bahawa Nabi SAW sebutkan, kamu takjub, aku tak takjub dah kerana aku tahu apa yang dilakukan itu adalah kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 10 minit. Ada soalan ke? Saya tengok sekejap kat ruangan chat. Osteoporosis, betul tu kot. Tapi kalau yang penyakit tu skoliosis, tulang belakang jadi S. Tulang belakang jadi S. Itu skoliosis. Osteoporosis ni saya rasa tulang punya pereputan. Yang orang minum susu kan. Orang minum susu. Tak ada soalan. Ada soalan boleh tulis di ruangan chat. Tak ada, kita sambung 10 minit untuk lagi hadis. Okey, kalau ada tulis, nanti tulis, saya tengok balik. Kita ambil lagi satu, hadis 19. Rahmat kepada anak-anak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annal Aqra' ibn Habisin absara an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan faqala inna li 'ashratan minal waladi ma qabbaltu wahidan minhum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu man la yarham la yurham. Inilah kaedah yang kita sebut tadi. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Al-Aqra' bin Habis pada satu ketika melihat Nabi SAW. Ni orang Badui lah.
Orang padang pasir, orang kampung. Satu ketika dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mencium Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi cium cucu. Maka dia berkata, saya memiliki 10 orang anak, namun saya belum pernah melakukan seperti ini kepada seorang pun di antara mereka. Jadi tanggapan dia salah lah. Tanggapan dia, kita bapak-bapak ni kan patutnya tunjukkan izzah kita sebagai bapak. Mana boleh ni main-main dengan budak, cium-cium budak macam ni. Kan. Jadi ada orang tanggapan dia macam tu dengan anak-anak. Punya garang dengan anak-anak. Gap dia buat besar sungguh gap dengan anak. Anak tu nak bercakap dengan bapak dia macam macam orang nak jumpa menteri, macam orang nak jumpa CEO, kena appointment bagai. Jadi anak pun terasa macam betul ke aku ni anak bapak aku ni. Kan jadi dia anggap seorang bapa tu wibawanya sebegitu. Tapi ternyata salah. Bila Nabi SAW buat apa yang Nabi buat, Nabi main dengan cucu, Nabi cium Al-Hasan. Ya, maka dia pun cakap, dia tanyalah. Saya ni 10 orang anak. Jadi cuba bayang 10 orang anak tak pernah buat macam tu pada anak. Kalau 10 orang anak katalah setahun satu. Setahun satu. Bunting pelamin pula tu. Kan bunting pelamin terus beranak, lepas tu setahun satu. Oh, memang kilang produktif betul. Jadi kalau setahun satu pun 10 orang anak, paling kurang anak pertama mesti dia dah 4. 10 tahun kan? Umur anak. Anak yang paling bongsu baru lahir 2 bulan. Kan? Jadi anak sulung 10 atau 11 tahun. Darjah 4 atau darjah 5. Boleh bayang tak budak darjah 5 tak pernah dicium sekali pun dia ayah. Daripada baby sampai ke tua. Kan apatah lagi anak dia yang lagi kecil daripada tu. Yang dah darjah 5, darjah 6 pun tak pernah dicium dia ayahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Jadi Nabi tak adalah letak satu kaedah kamu kena cium anak. Bukan cerita cium anak tu. Cium anak tu hanya penzahiran kepada kasih sayang. Dia tidak semestinya dengan cium kan. Ada orang main dengan anak dia, sembang anak dia, bercakap dengan anak dia, dukung anak dia. Tak kisahlah, dia pelbagai. Tapi Nabi bagi satu kaedah saja. Innahu man la yarham la yurham, kata Nabi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kita tengok lagi hadis yang lain. Lebih kurang sama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an nazza'a Allahu min qalbika rahmah. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kampung ni. Dia hidupnya pun hidup kasar kan, hidup padang pasir, nomad, berpindah-pindah sana sini, kabilah-kabilah. Ya, jadi hidup kasar. Lalu dia berkata, engkau cium budak-budak? Kami tak buat macam ni. Kami tak pernah melakukan hal sebegitu pada anak-anak. Kan jatuhlah standard kita sebagai bapa-bapa yang macho. Macam tu. Maka bersabda Nabi SAW, apa yang boleh aku lakukan kalau Allah sudah mencabut dari hatimu akan sifat rahmah? Aku nak buat macam mana? Kalau tak ada dah belas, kalau dah memang Allah cabut daripada hati kamu sifat rahmah tu, dah aku nak buat macam mana? Nampak? Tadi Nabi kata, man la yarham la yurham. Maksud daripada sini adalah kamu pun besok dah tua, bukan besok lah. Kadang kita cakap dengan anak-anak tu, nantilah besok-besok Abah belikan. Besok dia tuntutnya, Abah semalam Abah kata besok, hari ni. Kan tak, dia tak faham istilah besok tu. Besok tu nanti. Kan tak semestinya besok. Jadi nanti kamu pun besok kan, kamu dah tua. Bila kamu dah tua kan, kamu harapkan khidmat anak-anak kamu. Jadi waktu kecil kamu tak pernah khidmat mereka. Macam mana waktu kamu tua mereka nak khidmat kamu? Jadi kalau kamu nakkan kasih sayang mereka, waktu mereka kecil, kasihi mereka dulu. Sebab tu Nabi bagi kaedah saja. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Kan anak pun fikir, apa pentingnya, peri pentingnya saya bagi kasih sayang ke ayah? Ayah tak pernah sayang saya. Kan? Jadi kalau ayah yang dulu sangat menyayangi anaknya, jadi anak tu kalaupun dia tak sayang, dia jadi anak derhaka lah, tapi dia tetap akan faham bahawa dia pernah mendapat kasih sayang daripada ayahnya. Begitu. Jadi Nabi bagi kaedah je, kalau kamu nak disayangi, kamulah sayang dulu orang.
kan? Jadi dan kalau kamu menyayangi orang, begitulah kamu akan dapat kasih sayang. Man la yarham la yurham. An Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni fayuq'iduni ala fakhidhi wa yuq'idul Hasan ala fakhidhi al-ukhra. Thumma yadhummuhuma thumma yaqulu Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Daripada Usamah bin Zaid cucu angkat Nabi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu meletakkan aku. Ini diceritakan oranglah cerita balik ataupun dia kecil-kecil dulu ingat lagi. Kan? Ada yang hadis diriwayatkan contohnya daripada Yusuf bin Abdullah bin Salam. Itu hadisnya diriwayatkan waktu dia baby lagi. Cerita dia waktu baby kan. Bukanlah dia riwayat hadis daripada baby lagi, orang besarlah cerita waktu dia dah besar. Kau dulu masih kecil-kecil, engkau lah yang kencing atas riba Nabi dulu. Jadi bila dia ceritakan orang, aku dulu kecil-kecil aku pernah kencing atas riba Nabi. Itu siapa dia? Yusuf bin Abdullah bin Salam. Yang Nabi bagi nama dia. Nabi bagi nama dia. Dia kena tahu ni sahabat-sahabat Rasulullah, cari baca kan kisah-kisah mereka. Pernah kencing dan Nabi ajarkan waktu tu untuk bagaimana cara mencuci najis mukhaffafah. Mukhaffafah budak lelaki bawah 2 tahun, baby bawah 2 tahun yang tak makan apa-apa lagi melainkan susu mak dia. Jadi cara dia renjih je. Nabi suruh ambil sikit sebekas air. Jadi dia angkat Yusuf tadi tu. Ya, kemudian Nabi ambil percik saja. Nabi renjihkan saja. Itu cara cuci najis mukhaffafah. Kan? Nak ceritanya budak lah. Rahmatnya Rasulullah. Riba budak. Dukung budak. Ini Nabi letak Usamah di sebelah sebelah peha, kemudian letakkan cucu Nabi, satu cucu angkat, satu cucu betul, Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu di pehanya yang lain. Lalu Nabi peluk. Kita boleh bayang, Nabi letak dua-dua tu kat peha, kemudian Nabi peluk. Nabi kata, ya Allah, ya, rahmatilah kedua-dua. Kasihan ni kesian, ya Allah rahmati, kesiankan dua orang budak ni. Sesungguhnya aku berbelas kasihan kepada mereka. Ya Allah sayangi mereka ni, ya Allah. Aku sayang sangat ke mereka ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sikit lagi bagi perhabis. Sini banyak sikit hadisnya. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu thalathu banatin fa sabara 'alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ada 3 anak perempuan lalu dia bersabar atas mereka. Hadis ni saya feel lebih sikit sebab memang saya dikurniakan Allah Taala ada 3 anak perempuan, seorang jantan, seorang lelaki, 3 perempuan. Jadi apa nak buat? Ada 3 anak perempuan, dia bersabar atas mereka. Ya, dia bersabar atas mereka, memberi makan kepada mereka, bagi minum, jaga elok pakaian dia daripada kecukupan rezekinya. Ini apa rezeki yang kita ada, bela elok-elok anak perempuan. Ini saya kata tadi, ya, rahmat Rasulullah pada anak-anak, dibesarkan anak perempuan. Jadi dalam keadaan jahiliah mereka bunuh anak perempuan, ya, Rasulullah suruh jaga anak perempuan. Agama kita bagi galakkan untuk bela jaga anak perempuan. Sebab apa? Sebab bagusnya orang perempuan akan bagus dalam masyarakat. Ya, sebab wanita-wanita ni mereka akan jadi ibu. Mereka akan jadi ibu-ibu. Yang mana ibu tadi akan didik anak-anak, melahirkan anak-anak, akan sambung pendidikan yang baik untuk anak-anak. Tapi kalau ibu cari mana-mana tepi jalan, yang berjalan tengah-tengah hisap babe apa semua tu, awak kahwin dengan saya lah. Kan? Dia tengok pun sambil-sambil bersalin ni hisap babe. Pening ni kan. Lain macam mak-mak zaman sekarang ni. Jadi wanita yang macam tu apa pula diharapkan kan? Baru kita baca berita kan. Mak ataupun bapa suap bagi anak hisap babe. Dia dah seronok hisap babe, suruh anak hisap babe juga. Ada pening. Tu mak bapak yang macam tu. Jadi nak besarkan anak perempuan ni bukan senang lah cerita dia. Sabar banyak, nak didik mereka tu sabar banyak. Makan minumnya begitu juga. Pakaiannya pun ialah lebih daripada orang lelaki. Orang lelaki senang je. Bagi satu baju boleh cukup dia pakai. Tapi orang perempuan pakaian dalamnya kena dijaga. Pakaian pun kena tegur elok-elok. Macam mana sekarang ni duk pakai ketat aja, legging je ke sana kemari. Jadi itu masalah. Kan? Maka mereka, anak-anak dia tadi, sebab kesusahan dia bela anak perempuan ni bukan senang lah. Ya, jadi
mereka tadi ataupun tarbiyah mereka tadi akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka pada hari kiamat. Anak-anak tu kata, ayah dulu susah bela saya. Jadi kalau ada dosa-dosa apa semua, anak tu jadi penghalang. Ayah tak boleh masuk neraka sebab ayah dah susah sebab saya. Kan ayah kena masuk dalam syurga. Allah akan syafaatkan ya, dengan berkat kesusahan ayah dulu dia. Kesusahan mak dulu besarkan kami anak-anak perempuan ya, jadi pendinding dia daripada api neraka, maksudnya jadi syafaat. Dia dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ni banyak lagi lah. Ada yang tanya nanti, 3 je ke kalau 2 anak perempuan macam mana? Kalau 1 anak perempuan macam mana? Kalau tak ada anak macam mana? InsyaAllah 2 pun akan dapat juga. 1 pun akan dapat juga. Kita jalankan amanah Allah Ta'ala kepada kita. Diberikan amanah anak-anak untuk dibesarkan. InsyaAllah akan jadi pendinding. Anak-anak kita akan jadi pendinding kita daripada api neraka. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah dapat 8 hadis hari ini. Nanti bulan depan kita sambung hadis yang ke-20. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita baca sikit. Qasidah Ya Arhamar Rahimin. Baca sikitlah 2-3 bait. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, Ya ummu dunya wa din, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma jama'na ma'al habibin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.